Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe, and kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe and also the bell notification guys. Dan jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify. Okay guys, untuk kisah hari ni kan, dia punya cerita dia a bit ringkas lah. Okay, ringkas, tapi dia punya apa yang jadi dekat mamat ni kan, it's something else lah boleh kata Okay, sebab dia ni budak biasa, seorang lelaki yang biasa je. Okay, pasal dia punya zaman kanak-kanak tu tak berapa nak diketahui lah. Okay, tetapi dia ni adalah seorang lelaki yang mempunyai masalah mental guys. Okay, dan disebabkan masalah mental dia tu telah mengubah dia dari segi physically dan juga mentally guys. Alright, so tanpa buang masa, macam biasa guys, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Nama lelaki ni Jonathan Lawson Alexander yang dilahirkan pada tahun 1978 di San Francisco, Amerika Syarikat. Macam aku cakap tadi, dia punya zaman kanak-kanak tu tak diketahui lagi lah. Okay, tapi apa yang boleh kata, dia punya family ni macam biasalah, a broken family yang kata Okay, ada masalah keluarga lah, okay, masa dia kecil lagi. Okay, so macam aku cakap dia punya family ni, it's a broken family lah. Okay, dia ada banyak betul masalah keluarga dia tahu. Okay, so because of that, dia punya parents dia telah bercerai pada 1990-an macam tu lah. Okay, so selepas dia punya parents dah bercerai, dia telah mengikuti ibunya untuk berpindah ke Clements, North Carolina. So bila dia dah pindah dengan mak dia tu, okay, kita fikir tak ada masalah aku kan. Okay, cuma sehingga pada tahun 1998, mak dia ni yang bernama Cynthia telah berkahwin lain guys. Dia dah jumpa dia punya new husband kan. Okay, so dia dah kahwin baru, and then lepas mak dia kahwin tu, mak dia pindah guys. Mak dia pindah ikut laki baru dia lah. Okay, so because of that, si John Alexander ni dia tinggal bersendirian dekat rumah. Which aku pun pelik juga lah kan. Okay, why mak dia tak nak bawa si John ni kan? Sebab yalah, anak dia kot kan, of course kan. Okay, so macam kenapa John tak ikut mak dia ataupun bapak dia kan? So this is a very big question mark guys. Dan menurut ibunya yang bernama Cynthia ni, okay, dia ada cakap lah yang si anak John dia ni, anak dia ni kan, dia ada masalah mental daripada kecil lagi tau. Okay, dia ada masalah mental seperti masalah depression, which is kemurungan, dan juga skizofrenia. Tetapi yang kesian adalah, yang kesiannya, kalau macam ikutkan, mestilah hantar anak sendiri untuk perubatan ke rawatan masalah mental kan. Tetapi tidak guys, sebab keluarga diorang tak mampu untuk menembung segala kos rawatan mental John Alexander ni. So boleh katakan John Alexander ni punya childhood ni agak tough lah boleh kata kan. Okay, sebab dia ni ada masalah mental tapi tak mampu nak merawat masalah mental, which is kesian jugalah. Dan kemudiannya guys, pada tahun 2002, this is where everything starts guys. Okay, John Alexander dia telah mengubah nama dia guys. Dia ada nama baru guys. Okay, dan nama baru dia itu adalah Pazuzu Algarad. Lain macam kan, jahat lah nama Okay, so kalau korang nak tahulah mana dia dapat nama Pazuzu ni kan. Kalau korang nak tahulah, Pazuzu ni dia diambil nama dia itu adalah daripada sebuah filem Exorcist guys. Korang tahu lah kan cerita yang Exorcist, siapa tak tahu betul tak lagi-lagi yang scene atas katil yang member merangkak terbalik turun tangga kan. Ui bapak, angker tu, takut gila baik cerita tu Okay, so dari situlah nama Pazuzu tu diambil oleh John Alexander. Dan lagi satulah, Pazuzu ni pula dia adalah nama syaitan daripada cerita itu juga guys. So memang something is really dark lah yang bakal terjadi guys dalam kisah ni. So bila John dah ambil nama Pazuzu ni, nama syaitan ni kan, member menjiwai guys, menjiwai nama Pazuzu tu Okay, sebab dia dah mula buat bukan-bukan tau. Okay, so benda-benda bukan-bukan yang dia buat tu adalah seperti mengamalkan ajaran sesat, dan juga dia ada memuja syaitan guys. Dia nak puja si Pazuzu ni ke apa tak tahulah kan, tetapi dia telah membuat segala aktiviti pemujaan syaitan. But bukan itu saja tau guys. Okay, sebab dia ni ada buat benda-benda pelik guys dekat badan dia ni. Okay, sebab dia sampaikan dia ada tajamkan gigi dia guys. Tajamkan gigi sampai jadi macam taring dah, macam Dracula dah aku tengok Okay, gambar dia memang scary lah boleh kata. Dan bukan itu saja, dia juga ada mentatu muka dia guys.
Kalau korang tengok gambar dia, bapak berbeza daripada muka macam macam budak lelaki yang biasa kan. Once dia dah buat benda bukan-bukan ni, terus berubah berubah dia punya muka dia dan juga perangai dia guys. Perangai dia totally berubah Dan bila aku cakap lah dia menjiwai watak Pak Zuzu tu kan, dia ada satu kepercayaan ke atas diri dia guys. Dia percaya yang diri dia ni ada kemampuan ataupun kebolehan untuk meramal cuaca ramal cuaca damn, kemain dia punya confident kan, dahsyat betul lah. So bila dia dah menjiwai watak Pak Zuzu ni kan, dia dah mulalah, dia nak mula buat rekrut. Dia jadi pengrekrut guys. Dia rekrut orang-orang untuk join dia punya cult lah, orang kata macam satu kumpulan lah. So merata pengikut dia tu adalah daripada golongan gelandangan, penagih dadah dan juga golongan-golongan yang penganggur lah. So member sudah rekrut guys, dia sudah buat dia punya gang jangan main-main doh. So bila dia dah menubuhkan dia punya gang tu, dia pun nak kena ada pot guys, kena ada pot lepak, HQ, headquarters orang kata So dia pun panggil dia punya gang dia, come on guys, mari datang HQ. So rumah yang dia tinggal seorang tu dah jadi sarang dia guys. Dah jadi sarang diorang untuk membuat benda-benda pelik ni nak puja syaitan lah, ajaran sesat lah, sampaikan mereka ada membuat parti-parti liar, ada buat benda-benda macam upacara mencederakan satu sama lain, ada upacara mengorbankan haiwan binatang semualah. Sampaikan tempat tu jadi pot seks liar diorang guys, which is daripada rumah biasa terus tunggang terbalik jadi tempat yang buat benda-benda yang macam ni tau guys. Cuba korang bayangkan macam mana teruknya rumah je ni. Dia telah berubah untuk tempat menjadi upacara mencederakan lah, mengorbankan haiwan semua kan, sampaikan tempat tu jadi busuk gila guys. Busuk sebab dipenuhi dengan najis manusia dan juga haiwan guys. Gila lah dorang. Aku tak tahu kan, lepak-lepak sini pum buang sini, lepak-lepak pum buang sana kan, tapi tak reti nak bersihkan guys. So kau boleh imagine betapa busuknya rumah tu disebabkan perbuatan yang jijik diorang tu guys. Tapi bukan sekadar itu saja tau guys. Bukan sekadar najis manusia, haiwan tak dibuang apa benda tau. Termasuklah bangkai-bangkai haiwan yang dikorban diorang, upacara korban diorang tu pun terbengkalai sini sana. Right, so korang imagine setiap sudut rumah si Pak Zuzu ni tak ada apa yang bersih guys. Aku tak tahu macam mana diorang boleh duduk dalam rumah ni untuk beberapa hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Aku tak boleh brain siap. Memang mental gila Dia punya tahap kotor dengan tahap busuk rumah dia tu kan, sampai kan kalau tingkap rumah Pak Zuzu ni buka guys, beribu-ribu lalat akan bertemangan silap-silap ada lalat pun tak boleh handle lah. Member terus caw berumah dia aku rasa sebab kotor gila guys. And then guys, dinding-dinding rumah Pak Zuzu ni pun dipenuhi dengan contengan-contengan dan juga lukisan yang merepek lah. And also mereka akan melukis simbol pentagram guys. Kalau korang tahu simbol pentagram tu, itulah dia. Diorang akan lukis besar-besar dekat dinding rumah si Pak Zuzu ni. And bila rumah nak kotor macam tu, tuan rumah dia tak payah cakap sebab betapa kotornya, pengotornya si Pak Zuzu ni. Dalam setahun guys, member mandi sekali je betul-betul saving air Aku jam sehari je and dia tak pernah gosok gigi dia guys. Memang kalau dia cakap dengan korang kan, syadu. Aku tak boleh imagine tu. Aduh ada orang macam ni Kemudian guys, pada tahun 2010 Pak Zuzu dia pernah ditangkap guys, sebab dia telah disyaki untuk bersubahat dengan membunuh seorang lelaki yang berumur 30 tahun yang bernama Joseph Chandler. So Joseph Chandler ni dia ditemui mati dengan tembakan. Cuma pasal kes ni kan, Pak Zuzu ni dia ditahan tau, dia ditangkap tetapi dia diletakkan di bawah tempoh perjumpaan. So dia ni memang totally bukan tak bersalah lah, sebab diorang ni still nak monitor mangkuk ayun ni. Tetapi salah seorang pengikut si Pak Zuzu ni, dia telah dikenakan hukuman penjara sebab dia telah ditangkap atas pembunuhan si Joseph Chandler tu.
Kemudian pada Oktober 2014, okey, untuk kali kedua guys, Pazuzu ni dia telah ditangkap oleh pihak polis sebab pihak polis telah menerima maklumat daripada seseorang individu guys, individu yang bermisteri yang telah memberikan maklumat terhadap segala jenayah yang dilakukan oleh Pazuzu ni lah. Okey, so si Pazuzu ni dia telah ditahan kerana dia telah disyaki untuk bersubahat dengan dua orang pengikut dia guys. Okey, dan dua orang pengikut ni adalah dua orang wanita yang bernama Amber Birch dan juga Crystal Matlock. Okey, so macam mana pihak polis boleh tahan pula kan, boleh syak yang 2-3 ekor ni dah buat jenayah kan? Okey, macam mana itu telah terjadi is pihak polis ni diorang telah membuat pemeriksaan dekat rumah Pazuzu tau. Okey, dan mereka telah berjaya menemui dua rangka manusia guys yang telah ditanam dalam kubur cetek di kawasan perumahan Pazuzu. Jadi dua mayat yang telah ditemui itu, okey, mereka telah dikenal pasti sebagai Joshua Wetzler dan juga Tommy Welch. Okey, so dua orang ni mereka telah diyakini hilang sejak tahun 2009 guys. Okey, tapi ada benda yang telah dipastikan lah, okey, berkenaan dengan dua orang mayat tu tau, okey, which is something very mental tau, okey, sebab dua orang tu mereka telah dipercayai ditembak di kepala sebelum mereka telah dijadikan sebagai mangsa upacara mereka guys. Bukan sekadar diorang korbankan haiwan ke apa tau, diorang even korbankan manusia weh untuk upacara diorang dekat rumah Pazuzu ni bhai. Aku tak boleh brain doh tahap diorang punya, aku tak tahulah, whatever ajaran diorang follow ni kan memang the next level guys. Okay, jadi apa yang telah dipercayai is Joshua tu telah dibunuh oleh Pazuzu dan seorang lagi Tommy tu telah dibunuh oleh Amber. So lepas dah dapat tahu apa telah dilakukan, polis memang angkutlah 3 ekor ni masuk jail kan, okey. Masuk jail nak dipersoalkan, nak dibicarakan semua benda lah kan, okey. Tetapi guys, belum sempat untuk dibicarakan guys, Pazuzu ni dia telah ditemui mati dalam penjara pada Oktober 2015. So macam mana si Pazuzu ni telah ditemui mati is dengan kelaran yang dalam dekat lengan kiri dia guys. Aku rasa member dah tak tahulah kan, okey, tak nak kena hukuman ke ataupun stres ke, ada benda bisik dia ke apa, tak tahu, tapi dia telah bunuh diri guys. So selepas itu tinggallah si Amber dan juga Crystal ni kan, okey. So Amber ni guys, okey, dia ni antara 3 orang ni, dia ni yang paling, orang kata apa, paling dahsyat lah boleh kata okey, sebab dia telah dijatuhkan hukuman atas tuduhan pembunuhan pada peringkat kedua dan juga rompakan dengan senjata. Dia telah dijatuhkan hukuman selama 30 tahun dalam penjara. Dan untuk si Crystal pula, dia ni macam tak berapa nak into the action sangat, okey, sebab dia cuma terlibat dengan konspirasi pembunuhan yang telah berlaku tu. Dia ni telah dikenakan hukuman minimum penjara 3 tahun. So selepas bila Pazuzu dengan si Crystal dengan Amber ni kena tangkap kan, okey, 5 bulan sebelum kematian si Pazuzu ni, rumah Pazuzu tu telah dirobohkan guys, okey. Dirobohkan bukan sebab apa tau, atas satu sebab apa? Sebab rumah itu terlampau kotor dan terlampau menjijikkan guys. So because of that, aku rasa majlis bandaran sana ke apa kan, macam nak kena bagi settle lah rumah ni kan, kotor gila kan, okey, berlalat lah, bertaik lah kan, bermacam-macam lah kan, okey. So mereka pun telah robohkan rumah tersebut. Jadi itulah pasal kisah ni kan, benda-benda yang daripada kecil seseorang tu ada masalah mental kan, dengan ada background family yang tak begitu cantik sangat kan, bila diorang besar tu boleh effect tau. Okey, sebab pattern diorang memang macam tu guys, okey. Sebab yelah macam kita tengok banyak kes-kes serial killer semua kan. Mostly lah yang aku tengok kan, dia ada pada diorang punya early life diorang, mereka ada this masalah mental yang begitu serius, begitu kronik tau, okey, yang boleh mengubah diri mereka sampai kan membuat perkara-perkara yang macam ni weh. Macam si John Alexander ni, member tukar nama guys, okey, telah tukar nama, pakai nama setan terus weh, Pazuzu. Sampai membuat upacara pemujaan syaitan lah, ajaran sesat, buat pengorbanan manusia dan juga haiwan, berak sini sana kan, tak hati cebok ke apa kan. So benda-benda macam ni agak menakutkan guys, okey. So iyalah, sampaikan dia tattoo dia punya satu badan, satu muka, tajamkan gigi. Aku tak boleh imagine lah, sebab bila aku tengok gambar ni kan, gambar dia scary guys. Daripada seorang lelaki yang biasa normal, nampak normal walaupun dia ada masalah mental, tapi dia still nampak normal tau, end up beza guys dari segi physical and obviously dia punya mental guys. Jadi sampai sini saya boleh share dengan korang berkenaan dengan Pazuzu
Algarat. Okay, kalau kau nak cakap apa pasal kisah ni, boleh tinggalkan dalam komen. And if you guys have any other ideas regarding cerita-cerita true crime ni, korang boleh just bagi tahu aku. Okay, aku akan cuba buat research and tengok kan, okay ke tak okay kan. Okay, aku akan cuba yang terbaik untuk sampaikan untuk korang. And aku nak cakap thank you so much sebab tengok video aku berawal sampai habis. And aku nak cakap sorry if aku ada terkurang dalam konten ni kan. Aku akan buat yang terbaik. And yeah, jangan lupa untuk subscribe. Kepada yang belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe dan juga the bell notification guys. And jangan lupa to follow us Manchester on Spotify. As always guys, never stop creating, always do what you love. Tak fikir apa orang cakap, yang penting korang happy. Yang lebih penting is please stay safe, stay healthy guys, and take care. Assalamualaikum, bye bye. And then dinding okay, wanita ini bernama Amber Birch dan juga Crystal sudah. So macam mana si Pazuzu ni ditemui